Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Baik. Kita berhenti di mana, tuan-tuan? Yang saya tanda 58 49. Betul lah? 50 bukan 59 48. Ke surat 59 bawah Al-Wadud. Nah, yang ke-48 tu Al-Wadud. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, nama Allah yang ke-48 Al-Wadud, yang maha penyayang. Di sini sebut yang maha pengasih. Jadi Allah kasih dan sayang pada hamba-Nya. Allah kasih dan sayang pada hamba-Nya. Dan sayangnya, kasihnya Allah pada hamba-Nya melebihi kasih ibu pada anaknya. Pernah satu ketika ada orang datang minta sedekah, dengan seorang ibu dengan anak perempuan dia. Datang di rumah Nabi SAW. Maka yang ada ketika itu hanyalah sebiji kurma. Jadi isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bagilah sebiji kurma tu. Maka mak dia belah dua. Satu mak dia makan lapang, fakir miskin. Lagi sebelah bagi ke anak dia. Tak sempat mak dia perhabis susu yang kurma yang ada di dalam mulut mak dia tu. Anak dia habis dah makan, lapang sangat. Maka mak dia keluarkan kurma yang ada dalam mulut mak dia, bagi pada anak dia. Menangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nangis. Pasal apa? Kesian tengok kasih sayang seorang ibu pada anak dia. Melebihi segala-galanya lah sayang pada anak dia. Kata Nabi SAW, Allah lebih kasih pada hamba-Nya daripada perempuan ini terhadap anak dia. Allah kasih dia. Kemudian ada satu kisah lagi, tawanan perang. Tawanan perang ni yang ditawan lah, tentera orang kafir yang ditawan oleh tentera Islam. Bila tawanan ni sampai di Madinah, seorang tawanan perempuan ni sedang mencari-cari anak dia, anak kecil, bayi dia. Bayi dia ni waktu ditawan tu terpisah daripada dia. Jadi dia susah hatilah, sedih dia. Cari anak dia, cari anak kecil dia, bayi dia. Cari, jumpa. Maka jumpa, dia ambil terus, dia kendongkan, dia bagi susu ke anak dia. Maka Nabi SAW tanya kepada para sahabat dia, adakah kamu sangka, kamu fikir wanita ini sanggup melemparkan tarihatun waladaha finnar? Adakah wanita ini sanggup lemparkan anak perempuan dia ke dalam api neraka, ke dalam api? Kata para sahabat, la, mustahil lah, takkan. Maka kata Nabi SAW, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhil mar'ah bi waladiha. Allah Ta'ala lebih kasih hambanya
daripada perempuan ini terhadap anak dia. Allah kasih. Kasihnya Allah pada hamba-Nya melebihi kasih Nabi SAW terhadap umat dia. Nabi kasih pada umat dia, tapi Allah lebih kasih lagi. Allah lebih kasih pada sekalian makhluk dia. Sebab tu ada orang yang tuan-tuan pun tahu, bila dia kurung kucing tak bagi makan, mati kucing tu. Walaupun dia orang yang sembahyang tahajud, orang yang puasa, tapi kerana dia zalim, Allah siksa dia. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih kasih. Dalam peperangan Uhud, umat Islam tewas kan, 70 sahabat Nabi terbunuh dalam perang Uhud. Maka pak saudara Nabi yang Nabi cukup sayang, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, telah dibunuh dan telah dipotong telinga dan hidung. Telinga potong, hidung dia potong. Sebab apa? Sebab nak buat keychain. Nak buat keychain, macam keychain lah, cendera hati, saya buat macam tu lah. Mereka ambil dalam peperangan. Wanita-wanita Quraisy, kafir Quraisy ni ambil, mereka buat apa, macam keychain lah, sebagai kenang-kenangan. Potong telinga dan hidung. Maka Nabi SAW tengok pak saudara dia Hamzah yang dipotong telinga dan hidung, dan sebagai riwayat kata dibelah perut dia. Maka Nabi SAW sebut, kalau jadi lagi peperangan, kita akan lakukan kepada mereka 70 tentera musyrik yang terbunuh, kita buat lagu ni sebagai hukuman. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu tentang mereka. Aw yatuba alaihim, boleh jadi mereka taubat. Dia memang sebahagian mereka taubat dalam perang Uhud kan, malah menjadi tentera Islam yang cukup handal. Khalid Al-Walid, Ikrimah, Abu Sufyan ni musuh Islam dan menjadi pejuang Islam cukup handal, malah mati syahid. Ikrimah mati syahid, Khalid Al-Walid meninggal di atas katilnya dengan kesan yang banyak, berjihad di jalan Allah. Jadi tuan-tuan, kata Allah, bukan urusanmu. Au yatuba alaihim, boleh jadi Allah Ta'ala ampunkan mereka. Au yu'azibahum, Allah Ta'ala azabkan mereka. Ya, sebahagian mereka tak taubat daripada terbunuh dalam peperangan-perangan yang lain. Baik, au yu'azibahum, ataupun Allah mengazabkan mereka. Allah Ta'ala lebih kasih hamba dia daripada siapa pun tuan-tuan. Allah sangat inginkan kebaikan kepada hamba-Nya dan membuat baik kepada mereka. Cuma saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, dalam agama Hindu, tuan-tuan pernah tengok dia, kalau agama Hindu ni, dalam dia punya trademark dia tulis apa? God is love. God is love. God is love. Tuhan ini adalah kasih sayang. Sebab Tuhan dalam agama Hindu tidak ada neraka. Neraka tak ada dalam agama Hindu. Jahat lagu mana pun takkan masuk neraka. Ini tak ada neraka agama Hindu. Sebab dalam agama Hindu dia kata kita ini adalah Atman. Atman tu ruh lah, yang terpisah daripada Brahman. Brahman itu Tuhan lah, ruh Tuhan. Kemudian daripada ruh Tuhan inilah dia terpecah menjadi Atman. Dan Atman ni masuk dalam badan kita ni lah. Jadi bila masuk dalam badan, melihat keindahan dunia, nafsu, godaan yang diterlupa tentang Brahman tu. Itu yang banyak buat maksiat, buat banyak kejahatan. Kalau dia jahat, dia mati, dia akan hidup balikkan. Dia jadi reinkarnasi. Maksud dia mati, bila mati hidup balik, duduk dalam badan lain. Kan kita mati, nanti bila kita dah mati, Atman kita ni, kalau kita panggil roh, dia panggil Atman. Atman ni akan hidup balik dalam bayi lain. Bayi yang dilahirkan tu, dia dulu hidup dah. Jadi dia akan hidup dalam bayi lain. Kalau dia dulu dihidup baik, maka dia akan hidup dalam bayi yang pandai, bijak, keluarga yang kaya, kalau ruh dia dulu baik. Sebab tu ada sebahagian orang Hindu percaya, kenapa hidup dia susah, kenapa dia, ada satu saya di UM tu, dia seorang Hindu pondan. Jarang kita jumpa Hindu pondan ni. Hindu pondan, bila tanya pasal dia pondan, dia kata ruh saya dulu jahat, ruh dia dulu jahat, sebab tu saya dilahirkan dalam badan pondan. Dia punya kepercayaan lah. Kita tak ada macam tu tuan-tuan, konsep macam tu. Tapi itu dia percaya, siapa yang sekarang ni jahat, maka nanti dia hidup nanti dalam bayi yang keluarga miskin, mungkin cacat, mungkin susah, pasal roh dia dulu jahat. Jadi itulah
pusingan kehidupan itu. Ini bagi agama Hindu lah, dekat-dekat dengan Buddha. Buddha pun lebih kurang macam tu juga. Dia kata selagi mana kita tak mengenali diri kita, Atman yang sebenar ni, selagi itulah samsara. Samsara ni maksud dia pusingan itu, kesengsaraan. Banyak tuan-tuan bahasa-bahasa, sebab Tok Nek kita dulu kan ada agama Hindu sebelum datangnya Islam. Tu kadang istilah-istilah tu masuk. Samsara. Macam tuan-tuan sebut bersemadi kan, bersemadi lah. Semadi tu bahasa Hindu tu. Semadi tu mana? Samadhi. Samadhi tu bagaimana bergabungnya, kembalinya Atman itu kepada Brahman. Panggil bersemadi, bersamadi. Kita panggil bersemadi kan, dia telah bersemadi. Boleh je tuan-tuan sebut. Tapi saya nak kata samadhi itu istilah ribuan tahun dulu digunakan. Samadhi. Jadi tuan-tuan, selagi mana dia, kalau dia jahat, samsara lah tuan-tuan. Dia akan hidup lagi dunia. Dia mati, dia hidup dalam badan lain. Mati, hidup dalam badan lain. Sebab tuan-tuan tahu kan, hidup ni memang susah. Tuan-tuan orang kaya ke, tuan-tuan orang miskin ke, tuan-tuan orang ada pangkat ke, tak ada pangkat, hidup ni susah. Ada masa kita seronok, ada masa kita sedih, ada masa kita frust, ada masa kita kecewa, ada masa kita sedih, ada masa kita ketawa, ada masa kita menangis. Selagi mana kita hidup, kita akan melalui rasa macam tu. Tak heran kaya ke apa, banyak je orang kaya yang sakit teruk. Jadi bagi mereka, selagi mana di pusingan hidup tu, itulah kesengsaraan. Habis tu bila mereka nak kembali pada Tuhan? Bila mereka jadi baik ya. Baik macam mana? Tinggal segala kesedapan dunia. Jangan banyak tu yang mereka jaga makan, jaga zuhud dengan dunia, ibadat pada di kuil, betul-betul melepaskan diri daripada kemewahan dunia dan nafsu. Sampai jiwa mereka ni kosong daripada nafsu. Tak ada langsung nafsu keduniaan. Itu yang sampai diharamkan kahwin dan sebagainya, kalau Buddha lah. Jadi tuan-tuan, bila dah betul-betul suci ni, jiwa ni dah tak ada lagi keinginan pada keduniaan dan nafsu ni, bila dia mati, maka Atman dia akan kembali balik kepada Brahman. Tak apalah tuan-tuan, tapi saya nak beritahu agama Hindu ni tak ada neraka. Maksudnya tak ada neraka, tak diazab. Sebab tu orang pernah tanya Dr. Zakir Naik Hafizahullah, orang tanya kan di Dubai, seorang Hindu ni, orang Hindu ni dia orang hebat, engineer kot, bijak, dia kerja di Dubai. Dia tanya kat dekat Dr. Zakir Naik, kenapa Tuhan orang Islam ni Allah Tuhan yang sombong, Tuhan yang belagak dan kejam? Dia tanya soalan ni sebab saya baca dalam Al-Quran, Tuhan orang Islam ni, sembahlah aku, kalau tak masuk neraka. Ibadahlah pada aku, kalau tak masuk neraka. Jangan mencuri, kalau mencuri potong tangan. Jangan berzina, sebab ni sebut dalam Quran kan. Dalam agama Hindu tak ada benda tu. God is love. Itulah, God itu kasih sayang, Tuhan itu kasih sayang, bukan Tuhan macam ni. Kenapa Tuhan orang Islam macam ni? Tuhan orang Islam ni Tuhan yang sombong, belagak. Jadi kalau tak taat, buhlah neraka. Kami lah agama Hindu tidak ada macam tu. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, pernah sebut lama dah, mungkin 2 tahun kot, 2 tahun 3 tahun lepas, macam tu lah. Tuan-tuan ingat tak jawapan dia? Ingat tak? Ke tuan-tuan tidur masa saya bagi tahu dulu? Tuan-tuan ingat? Ada saya sebut dulu. Ingat jawapan dia macam mana? Dr. Zakir nak jawab. Kalau kita ni tuan-tuan jenis tak apa nak mengaji ni, kita pun pening betul juga tu. Jangan betul juga, salah. Kenapa ada undang-undang tuan-tuan? Ada neraka, ada syurga tuan-tuan. Ingat, ulama dah bincang lah kenapa ada konsep mencuri ada hukuman dia, berzina ada hukuman dia, rasuah ada hukuman dia, orang yang buat salah apa-apa ada hukuman dia dalam Al-Quran. Ada konsep pahala dan dosa. Ulama bincang dah kenapa Allah Ta'ala turunkan syariat ni. Banyak ulama usul fiqh sebut, antaranya Imam lupa nama dia tuan-tuan, dia sebut asy-syari'ah limaslahatil ibad. Segala undang-undang Allah, hukum hakam ni semua untuk kebaikan hamba. Semua untuk kebaikan hamba.
Ingat tu, semua bab semayang ke, mencuri ke, bab apa ni yang ada hukuman ni untuk kebaikan hamba. Macam mana tuan-tuan? Saya bagi contoh, macam mana tuan-tuan yang kata kebaikan hamba tu? Tuan-tuan, kalau dalam Quran tulislah, siapa yang mencuri masuk syurga. Macam mana tuan-tuan nak hidup? Tak apa, ataupun orang yang berzina ataupun rogol orang masuk syurga Firdaus. Orang perempuan nak keluar rumah pun takut. Macam tuan-tuan? Ataupun orang yang bunuh orang, dia akan mendapat darjat yang tinggi dalam syurga. Kita pun takut. Orang yang meniaga menipu, tak amanah, maka dia akan duduk syurga dengan para nabi. Tuan-tuan nak beli barang pun takut kena tipu. Siapa yang pecah amanah, orang bagi harta kat dia, pecah amanah, curi duit apa-apa lah tuan-tuan. Jadi orang yang tak amanah, siapa yang tak amanah, dia akan duduk syurga dengan para syuhada. Kacau kita tuan-tuan. Kita nak hidup lagu mana? Sebab itu hukuman ni limaslahatil ibad, untuk kebaikan hamba. Tu yang ada undang-undang tu. Hatta di Malaysia tuan-tuan, seluruh dunia tuan-tuan, ada penjara. Pasal apa ada penjara? Tak boleh ke kita maafkan semua yang dalam penjara? Semua yang dalam penjara tu kita maafkan keluar semua. Perogolnya, pembunuhnya tuan-tuan, kita keluar semua, maafkan semua. Tuan-tuan setuju tak tuan-tuan? Yang baru bunuh orang, dah 3-4 orang dia dibunuh, dirogolnya tuan-tuan, merompaknya tuan-tuan. Tapi katakanlah naik kerajaan baru, okey, semua dalam penjara, kita maafkan semua, boleh keluar. Dulu di Penang, saya kuliah di situ, ada satu kes pegawai penjara tu bagi tahu saya di Penang. Ada satu orang lelaki ni, dia minat dengan seorang perempuan. Perempuan tu tak mau dengan dia. Dia rogol perempuan tu. Ni pegawai penjara tu cerita saya sebab dia jumpa pemuda tu dalam penjara. Dia rogol perempuan tu. Dah dia rogol perempuan tu, dia ambil cangkui, dia rodok cangkui dalam kemaluan perempuan tu. Mati budak perempuan tu. Saya nak tanya tuan-tuan lah, tuan-tuan setuju tak kita maaflah dia? Setuju ke tak setuju? Buat apa hukuman-hukuman ni kejam, kesian, dia pun manusia. Setuju ke tak setuju? Saya ingat kalau tuan-tuan kita lepas dia ni, dia duduk tepi rumah tuan-tuan cangkui kepala dia. Tuan-tuan tahu hidup ni begitu. Kat penjara tu macam-macam kes tuan-tuan. Ada bunuh orang, ramai dah dibunuh kan. Tak, kita kenapa ada konsep penjara ni? Supaya ada keinsafan. Ada keinsafan. Ada keinsafan. Duduk dalam penjara satu sel 24 orang, tidak kan? Tandas pun mangkuk tuan-tuan. Seksa tuan-tuan. Tandas pun mangkuk pandai-pandai lah tuan-tuan. Biar busuk lah satu sel tu, pandai-pandai lah nampak. Tanyalah orang yang jaga penjara tuan-tuan, macam mana penjara tu. Jadi nak cerita pasal apa ada penjara ni, contohnya ni lah tuan-tuan. Katakanlah naik mana-mana kerajaan, dia kata okey, dia buat ubah. Siapa yang bawa kereta 180-200 km per jam di highway, dia tak kena bayar road tax. Tuan-tuan nak pergi highway ke tuan-tuan? Semua pakai piung. Tak pun siapa yang bawa bawah 150 kena saman. Tak runsing kepala kita tuan-tuan. Semua pakai laju. Siapa yang lampu isyarat, dia akan mendapat insentif 1,000. Habis semua pakai lampu isyarat langgar. Siapa yang bawa laju depan sekolah, langgar budak sekolah mati, dia akan mendapat ganjaran 10,000. Kita nak hantar anak sekolah pun takut. Sebab tu ada undang-undang. Sebab kita tengok orang yang bukan agama Islam, sebab tu dia tak heran masuk kursi gelap. Potong sana, potong sini, bunuh sana, bunuh sini. Tak apa, nanti mati hidup balik. Masuk dalam badan lain pula. Mati hidup balik. Kerana dia percaya lagu tu lah tuan-tuan, kadang-kadang dia jadi berani. Dulu masa saya di Universiti Malaya, syarah saya Hindu, perempuan. Dia cerita berkenaan dengan budaya agama Hindu lah, bagaimana agama Hindu, Tuhan agama Hindu. Dia cerita untuk pengenalan bagaimana agama Hindu ni lah. Dia panggil apa? Pengajian apa? Perbandingan agama kan. Dia cerita ada satu kes di Kuala Lumpur tu.
Dua orang India ni, suami isteri doktor. Saya tak pasti doktor falsafah ijazah, doktor falsafahan kedoktoran ataupun doktor hospital lah. Dua-dua ni pun mencabar lah. Apatah lagi doktor falsafah lagi lah mencabar. Tapi dua-dua ni doktor. Suami dia doktor, isteri doktor. Kira bidang profesional yang paling tinggi lah. Kalau dalam kaki tangan orang kerajaan, kalau doktor-doktor ni, dia bidang profesional yang atas sikit berbanding dengan guru, dia atas sikit. Sebab tu biasanya doktor kalau bagi MC, susahlah kita nak komen. Dia badan profesional atas sikit. Kelas atasan sikit lah tuan-tuan daripada cikgu. Baik, jadi tuan-tuan, bila dia duduk, dua-dua cikgu kan, dua-dua doktor, bila dapat anak yang pertama, anak dia sindrom Down. Tuan-tuan tahu sindrom Down kan, yang muka passion tu, sindrom Down muka passion. Jadi dia pun tak dapat terima kenyataan. Kenapa? Makna dia, anak dia pun ni dulu jahat, roh dia dulu jahat. Tuan-tuan faham tak? Tu yang hidup dalam badan sindrom Down. Sebab dulu dia jahat ni, roh dalam badan anak ni jahat. Tu yang badan dapat sindrom Down. Ni doktor India cerita. Jadi dia pun rasa malu. Pasal kita dua ni bagus. Doktor, roh kita ni baik dulu. Pasal apa boleh dapat anak roh jahat. Tu yang badan dia sindrom Down. Dia pun rasa malu sangat. Malu. Bukan malu dengan kita orang Islam ni, malu dengan mereka lah. Dan agama mereka kan ada kepercayaan begitu. Malu, sukar nak menerima kenyataan. Maka mereka buat apa? Mereka kan percaya, kalau kita baik, nanti kita mati, kita akan hidup balik dalam badan yang lebih baik. Sampailah kita betul-betul mencapai apa? Mukhsyar ke apa? Mukhsyar kot. Mukhsyar tu maksud dia diri ni dah kosong daripada nafsu keduniaan. Mukhsyar itu baru dia akan bergabung dengan Brahman tu. Jadi tuan-tuan, dia buat apa? Dia pindah atas bangunan tinggi, dia lempang anak dia. Lempak ke bawah. Dah lempak ke bawah, takkan dia nak lari, nanti dia kena tangkap, lagi malu. Depa dua-dua pun terjun tuan-tuan. Anak mati, mak mati, ayah mati. Tuan-tuan nampak kesan kepercayaan aku tu lah. Jadi yang ada dalam Islam ni tuan-tuan, yang kenapa masuk neraka, tak ada orang yang apa buat baik buat baik pada orang ni tuan-tuan, Allah lempak neraka, tak ada. Yang masuk neraka ni, kita tengok orang masuk neraka, ada neraka orang yang berzina, hukuman dia kan. Orang minum arak tuan-tuan. Ya, minum arak bila mabuk kan menyusahkan orang. Orang yang berjudi, kerana judi. Banyak je orang Cina dengan India yang bukan Islam tak berjudi. Tahu, kerana judi rosak keluarga. Tunggal langgar habis harta bini. Dulu ada satu orang dia kata apa? Judi ini satu bekas menteri, dululah bekas menteri kerajaan 22 bulan. Dia sebut judi ni tak boleh diharamkan kerana dia adalah budaya Cina dengan India. Punya ramai Cina dengan India marah tuan-tuan. Sebab judi bukan budaya Cina dengan India. Depa harta Cina dengan India yang berpelajaran pun tak suka budaya tu. Yalah tuan-tuan main judi, berapa persen tuan-tuan nak jamin menang tuan-tuan? Yang lain rugi je. Jadi tuan-tuan ingat, undang-undang ni limaslahatil ibad, untuk kebaikan hamba. Dan Allah Ta'ala adil. Adilnya Allah tuan-tuan ada di kalangan orang yang bukan Islam yang baik. Betul tak? Yang baik. Tapi dia tak beriman, maka Allah Ta'ala balas kebaikannya di dunia. Tuan-tuan pergilah negara-negara yang hebat, terutama di Eropah lah, Sweden ke, United Kingdom ke, Amerika Syarikat ke, negara-negara sana lah tuan-tuan. Biasanya mereka ni rakyat mereka jaga. Rakyat jaga. Di Sweden ke, di UK, bil elektrik dengan bil air bukan orang main baca meter, letak apa? Letak macam tu. Mereka pergi bayar sendiri. Tengok meter berapa, pergi bayar. Kat Malaysia, jangan kita nak pergi bayar, boleh tambah wire lagi bagi jadi murah. Ramai buat tuan-tuan. Pergi tambah wire kat belakang. Yang buat siapa? Pekerja TMB juga. Kalau bukan orang bukan TMB, mana reti buat, kena current di teman, meletup tuan-tuan kat situ. Dia buat kerja part time tuan-tuan, kerja part time belakang ni. Pandai buat part time ni, buat kerja lagu tu. Tambah wire.
Satu bypass. Betul tak? Nak wire apa? Sangat kecil. Betul tak? Nak bagi free tu pun boleh. Dia tengok size wire tu. Pandai pula. Di Kuala Lumpur lagi hebat. Pasang switch lagi. Kalau masa main ambush, tutup switch. Jadi bila TMB baca, tak tahu. Oh, dahsyat tu. Lagi hebat. Di Kuala Lumpur, dia ada wiring kat dalam. Jadi tak kisah. TMB nak ambush pun, ambush lah. Pasal apa? Yang buat kerja lagu tu pun orang TMB juga. Dia buat kerja part time. Jadi katanya kalau polis, kalau apa TMB main ambush bawa meter alat besar-besar tu, tutup saja switch tu. Maka dia check balik, oh tidak ada gangguan elektrik pada meter ni, pada ambuh tak apalah, nak ceritanya kita macam itulah tuan-tuan. Sana tuan-tuan dia pergi banyak. Kalau di UK, United Kingdom ni, dia pergi banyak. Tengok meter berapa dia pergi banyak. Gaji United Kingdom tu, rakyat dia ada gaji untuk sungai, untuk alam semesta tuan-tuan, alam sekitar, jaga. Masa naik, kalau mereka naik bah, mereka sendiri yang beritahu mereka naik di mana, turun di mana, dan mereka banyak. Kita kalau buat lagu tu kira free ya tuan-tuan. Bil elektrik free, biaya free, semua free ya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kan negara maju. Biasanya rakyat dia memang baik. Baik sama sesama orang lain, baik dengan orang, pemimpin baik dengan rakyat, baik dengan fakir miskin, dia pun baik Allah balas. Biasanya kalau negara yang susah-susah, jauh, yumuk ni, tak kira negara Islam atau bukan Islam, biasanya rakyat dia pun teruk lah tuan-tuan. Teruk lah. Cumanya selagi mana tuan-tuan beriman pada Allah, maka tuan-tuan berpeluang masuk syurga. Pada orang yang tak beriman, dia tidak peluang pun masuk syurga. Pasal dia pun tak beriman pada syurga. Nak masuk syurga lagu mana? Dia tak beriman pada neraka. Dia tak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Dia pun tak beriman dengan Allah. Cuma Allah Ta'ala, adilnya Allah balas segala kebaikannya di dunia. Baik tuan-tuan, habis. Kita tengok yang ke-49. Al-Majid, yang maha berkemuliaan. Kemuliaan dan ketinggian berada di puncaknya yang paling tinggi sekali, yang paling tinggi sekali, yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Jadi akal manusia tak boleh capai kemuliaan, ketinggian, kebesaran Allah. Ini kita bincanglah tuan-tuan dengan Al-Kabir, Al-Azim, kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah tak tercapai oleh akal. Baik. Kemudian kita tengok yang ke-50, Al-Ba'ith, yang maha pembangkit. Allah jua yang membangkitkan para nabi dan rasul. Makna dia Allah Ta'ala menghidupkan semula tuan-tuan. Dia ada dua makna. Al-Ba'ith, Ba'ith maksudnya mengutuskan ataupun membangkitkan, dua. Ya ba'uthu, ba'atha ya ba'uthu, ba'asar rasul. Bahasa yang pertama, Allah lah yang mengutuskan para rasul. Semua para rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan adanya rasul yang memberi peringatan. Sebab tu mana-mana umat tuan-tuan, hatta kalau ada bangsa Melayu dulu di sini tuan-tuan, dulu ada rasul di kalangan bangsa Melayu. Kalau ada di kepulauan mana, Negro ke tuan-tuan, di mana-mana pun akan ada rasul di kalangan mereka. Cuma kenapa kita tak kenal mereka tuan-tuan? Pertama, jauh lah tuan-tuan, jauh. Yang kedua, yang diwajibkan untuk kita kenal hanyalah 25. Sedangkan rasul banyak mana tuan-tuan? So 313. Boleh jadi yang hak lebih itu ada daripada semua bangsa tuan-tuan. Sebab dalam Quran sebut, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat melainkan ada rasul di kalangan mereka. Saya yakin tuan nek kita bangsa Melayu ke bangsa apa ke tuan-tuan, duduk di satu tempat ada rasul di kalangan mereka. Tapi Allah wajib kenal 25 saja. Rasul ramai 313. Kalau nak cerita dalam Quran tuan-tuan, teballah Quran tu. Nabi ada 124,000. Tapi kenapa cerita 25 ya? Sebab 25 ini dia mewakili dakwah nabi-nabi yang lain. Sama je tuan-tuan. Dakwah nabi ni semua sama tuan-tuan. Kenal Allah, beriman pada Allah, buat baik, jangan syirikkan Allah. Semua sama dakwah. Dengan tuan-tuan kenal 25 rasul ni, tuan-tuan kenal dakwah semua rasul yang lain. Dan cerita dia sama. Tidak ada rasul yang berdakwah, demi berdakwah, beriman pada Allah, semua pakat beriman, bentang kapet merah tak ada.
Semua rasul yang berdakwah dia akan ditentang habis-habisan. Malah ikut kebanyakan ulama, rasul juga dibunuh pun ada. Dibunuh. Bila Bani Israel tak setuju dengan Nabi itu, dia bunuh. Dibunuh pun ada. Dalam Quran sebut kan, fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum fariqan taqtulun. Adakah kamu setiap kali datang rasul yang tak sesuai dengan nafsu kamu, kamu tentang, dan sebahagiannya kamu bunuh. Allah Ta'ala sebut tentang Bani Israel, bunuh. Pernah sehari dia berbunuh sampai 30 rasul Bani Israel. Rasul ramai, Nabi lagi ramai 124,000. Baik, tapi dakwah Nabi tu samalah. Allah yang membangkitkan para Nabi, memberi peringatan. Dan saya pernah sebut tuan-tuan, orang asli di Australia tu, yang dia berjumpa tahun 70-an kot, orang asli tu dah terpisah daripada dunia luar selama lebih 2000 tahun. Orang asli yang duduk di hutan Australia tu lebih 2000 tahun dia tak jumpa dengan mana-mana peradaban, duduk dalam hutan. Bila tanya, dia pun tak tahu apa. Boleh kata banyak benda dia pun tak tahu, tapi cuma dia pun tahu, yang dia pun tahulah, alam ini ada pencipta, dan pencipta itu Esa. Nampak? Maksud dia dakwah Nabi itu masih ada. Dan tuan-tuan kalau tengok orang-orang asli di mana, orang Indian, kata tuan pernah tengok dia punya rakaman, dia pun bercakap macam ulama sufi tuan, cerita berkenaan dengan dunia, cerita berkenaan dengan tipu daya dunia. Hebat kita tengok tuan, walaupun dia pun orang asli orang Indian. Saya pernah tengok satu video, dia bagi nasihat tentang dunia, bagaimana tipu daya dunia, orang asli orang Indian tu. Kita tengok, hebat hikmah yang lahir daripada lidah dia. Baik, jadi semua tempat Allah Ta'ala hantar Rasul. Kemudian, dan membangkitkan semula seluruh manusia setelah berlaku kiamat kelak. Dan Allah bangkit. Ini makna yang kedua. Allah membangkitkan manusia semua, hatta binatang sekalipun. Kata Ibnu Abbas, hatta zubab, sehinggakan lalat. Lalat yang pernah hidup kat dunia ni, daripada zaman dinosaur, kalau ada dinosaur daripada zaman dinosaur ke zaman apa ke, sebab bumi ini usia dia 4.5 bilion tahun. Yang kita dapat tahu kesan binatang, ada yang dah 100 juta tahun, 50 juta, dinosaur 50 juta tahun kot, tak silap saya lah. Yang dia katanya 50 juta tahun. Baru ni dia pun jumpa fosil tu 100 juta tahun. Pokoknya lama-lama tuan-tuan. Tapi nak banding dengan usia dunia, jauh lagi. Dunia 4.5 bilion tahun. Dan tuan-tuan pun tahu, sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke dunia, dunia dah ada. Quran sebut kan, bumi dah ada. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah berfirman pada para malaikat, aku akan jadikan khalifah di atas muka bumi. Nabi Adam belum dijadikan, tapi Allah Taala sebut dah muka bumi itu dah ada. Bumi sangat lama. Baik. Jadi semua yang pernah ada atas muka bumi ni, kalau dinosaur pernah ada, dinosaur sekali tuan-tuan. Dinosaur, Tyrannosaur ke benda, Tyrannosaur Rex ke, semua sekali tuan-tuan akan dibangkitkan. Hatta zubab, sehinggakan lalat. Lalat pada sejuta tahun yang dahulu ke, katanya lipan berapa juta tahun yang dulu besar katanya, wallahu alam lah. Segala binatang yang pernah ada di atas muka bumi akan dibangkitkan di padang mahsyar. Supaya apa? Mana-mana lalat yang pernah menzalimi lalat lain akan dibalas di sana, kemudian menjadi tanah. Adilnya Allah. Kot ada apa, Tyrannosaur T-Rex kot pernah zalim yang lain, T-Rex akan dibalas lah, kemudian baru T-Rex menjadi tanah. Bila orang kafir tengok, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku jadi tanah. Sebab bila tengok binatang dibalas jadi tanah. Ada pun manusia dia takkan mati. Tuan-tuan ingat kita akan mati lagi sekali ya. Ni kita mati sekali ya. Lepas tuan-tuan mati, tuan-tuan akan hidup selama-lamanya. Bila kita mati ya tuan-tuan, bila kita mati kat dunia ya. Tapi bila mati ya, sebenarnya ruh kita tu tak mati dah. Ingat, bila kita mati ya, kita tak mati dah. Kita duduk di alam barzah, lepas tu alam kiamat, lepas kiamat hisab, lepas hisab tetian sirat, lepas tu syurga ataupun neraka, lepas tu selama-lamanya. Tak mati dah tuan-tuan. Mati sekali ya. Sekali je mati. Lepas mati tak mati dah. Betapa ruginya orang yang tidak beramal. Rugilah tuan-tuan.
Sebab bila dah mati tak dapat beramal lah. Baik tuan-tuan. Kemudian, dan membangkitkan semula seluruh manusia setelah berlaku kiamat. Allah bangkitkan kelak. Dan manusia yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ulul Azmi tu. Lima-lima ni akan dibangkitkan dahulu. Baik tuan-tuan. Kemudian yang ke-51, Asy-Syahid, yang maha penyaksi. Allah jua yang menyaksikan apa jua yang berlaku di dalam alam, kerana ia amat mengetahui apa yang berlaku kepada seluruh makhluk. Allah menyaksikan semua. Cuma ya tuan-tuan, kalau Allah dah menyaksikan semua, apa fungsi dua ni? Malaikat kiraman katibin, dua orang penulis kan yang mulia. Yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun kan. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna apa? Mengetahui ma taf'alun, apa yang kamu buat. Dalam ayat yang lain apa? Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ketika mana ada dua malaikat yang duduk kanan dan kiri. Inilah surah Qaf. Wa ma duduk kanan dan kiri, raqibun 'atid kan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada apa yang kita lafaz. Raqib atid, tulis. Kita lafaz raqib atid, tulis. Apa fungsi raqib atid? Allah penyaksi. Kita bincang Allah pemberi rezeki kan, Ar-Razzaq lepas dah. Ar-Razzaq. Apa fungsi Mikail? Yang memberi rezeki, menurunkan hujan, Mikail. Allah mengutuskan Rasul yang tadi berbincang, Al-Ba'is. Apa tugas Jibril? Nyampaikan wahyu. Pernah fikir tuan? Tak pernah tuan. Tuan-tuan, semua ni hanyalah perantara sahaja. Hakikatnya Allah. Hatta Jibril bergerak tuan-tuan, Allah yang gerakkan dia. Jibril mampu menyampaikan, Allah yang menyampaikan. Rezeki tuan-tuan, Mikail itu hanya perantara tuan-tuan. Hakikatnya Allah yang memberi keizinan. Hanya perantara saja. Dan tuan-tuan, kiraman katibin, dia memang tulis perantara saja tuan. Malah mereka ni menjadi saksi. Malaikat ni menjadi saksi. Kok nanti di akhirat kita kata tak, aku tak buat, ada tercatat. Ni saksi tuan-tuan. Sebab biasanya manusia tuan-tuan, kalau dia salah, kalau boleh tak nak mengaku lah. Banyak orang tuan-tuan, dia accident, dia salah, tapi dia kata dia betul. Banyak tuan-tuan, dia memang salah dah, salah-salahnya, tapi muhung juga. Dia muhung, pusing, dia muhung. Dia naik kereta laju-laju, dia langgar orang. Lepas tu dia kata apa, bukan, dia naik kereta, dia lintas jalan, orang bawa kereta lintas jalan. Kita tak ada brek, langgar. Itu dia kata apa, hang lah bawa laju ni, padahal lintas jalan. Kan ada orang lagu tu. Kita bawa elok lah 60-70, dia pergi lintas. Lepas tu kita langgar dia, dia salahkan kita, kata bawa laju. Padahal dia lah salah, ni jalan kita. Baik. Jadi tuan-tuan, ada manusia macam tu kan. Jadi tuan-tuan, ada kiraman katibin, menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan malaikat ni juga tugas dia beribadah pada Allah. Jibril beribadah pada Allah. Antara ibadah yang dilakukan adalah menurut perintah Allah, termasuk Mikail. Tapi kalau Allah Ta'ala tak jadikan rezeki, Mikail pun tak boleh bawa rezeki tu. Allah Ta'ala tak jadikan wahyu, Jibril pun tak boleh bawa wahyu tu. Semua dengan perantara. Hatta bergerak Jibril alaihi salam, Mikail bergerak, itu pun dengan izin Allah. Allah yang gerakkan. Jadi tuan-tuan, Allah menjadi saksi. Dan saksi Allah ini bukan zahir saja, zahir dan batin. Sebab apa zahir batin? Kerana malaikat tidak mengetahui dalam ni. Malaikat bukan tahu dalam ni. Malaikat tengok tuan-tuan sembahyang elok, malaikat tulis ya, sembahyang, puasa apa. Dalam ni rupanya ada riak, sum'ah. Sampai diisi Allah, amalan ini akan ditolak, amalan ni batal. Malaikat tak tahu, malaikat tulis ya. Hanya Allah yang tahu rahsia di dalam dada-dada hamba-Nya.
Malaikat tak catat yang dalam ni. Tuan-tuan cakap apa dalam hati, malaikat tak catat. Malaikat hanya catat apa yang tuan-tuan sebut. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, apa yang kita buat, bukan yang dalam ni. Nah, hak zahir je, cakap, buat itu dicatat. Tengok hak dalam ni dia tak catat. Hanya Allah yang menyaksikan yang dalam ni. Habis tuan-tuan. Akan datang yang ke-52, Al-Haqq, yang maha benar. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan depan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah.